Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carol Anwar bin Yusuf dari kumpulan 3 ingin membentangkan pembentangan saya yang bertajuk Penyediaan Manual Prosedur Penyelenggaraan. Okey, saya memperkenalkan dulu ahli kumpulan saya. Yang pertama, Nik Muhammad Firdaus bin Nik Osman. Yang kedua, Muhammad Mukri Haziq bin Abu Bakar. Dan yang ketiga, Muhammad Arif bin Musa. Kita pergi ke slide seterusnya. Yang pertama, objektif. Okey, objektif yang pertama ialah menyediakan garis panduan untuk mengurus penyelenggaraan keluar masuk mesin dan membuat aduan kerosakan serta membuat pelupusan dan laporan pemeriksaan. Untuk yang kedua, bagi objektif pula ialah kemudahan alatan yang disediakan sentiasalah dalam keadaan baik untuk digunakan. Okey, yang ketiga, penambahbaikan kualiti penyelenggaraan. Penyimpanan dan pelupusan dilaksanakan secara berterusan bagi mengelakkan satu aset itu rosak. Kita haruslah selenggara lah. Okey. Untuk skop pula ialah yang pertama, konsep dan pengurusan penyelenggaraan yang sistematik. Yang kedua, penyelenggaraan yang dirancang. Yang ketiga, senggaraan berjadual. Yang keempat, senggaraan pelupusan aset. Dan yang terakhir, senggaraan pertukaran mesin atau peralatan. Okey, kita pergi ke definisi. Okey, definisi bermaksud proses membaik pulih atau menaik taraf sesuatu mesin atau peralatan. Yang kedua, memodifikasi agar prestasi peralatan mesin menjadi lebih berkualiti dan selamat digunakan. Okey, untuk pembentangan yang seterusnya saya serahkan pada kumpulan saya. Okey, sampai di sini saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Osman. Saya daripada kumpulan 3 ingin membuat ataupun menyambung pembentangan yang dibuat oleh kawan saya sebentar tadi. Okey, berbalik kepada tajuk tugas saya diberi ialah penyediaan manual prosedur penyelenggaraan. Okey, untuk slide jenis penyelenggaraan ialah seperti yang pertama, perbaikan, penyesuaian, penyempurnaan dan pencegahan. Okey, untuk perbaikan pula, untuk perbaikan ialah mengenal pasti dan membetulkan kesalahan yang terdapat dalam perisian. Okey, untuk yang kedua, penyesuaian. Penyesuaian ini bermaksud perubahan yang diperlukan akibat dari perubahan persekitaran, perisian dan perkakasan. Untuk penyempurnaan pula, perubahan meningkatkan keupayaan mesin atau menambah keupayaan mesin baru. Pencegahan ialah perubahan yang dilakukan ke atas perisian untuk menjadikan lebih mudah diselenggara. Okey, untuk slide seterusnya ialah singkatan dan jawatan. Untuk singkatan jawatan PT ialah pembantu tadbir kanan. Untuk singkatan PYB pula, pegawai yang bertanggungjawab. Yang ketiga, untuk KB. KB ialah jawatannya ialah bermaksud ketua bahagian. Untuk PPT pula ialah penolong pegawai tadbir. PNP pula pembangunan dan penyelenggaraan. Okey, untuk tanggungjawab ataupun tindakan jawatan-jawatan tersebut ialah untuk PTK ialah pertama, mengurus penghantaran yang telah dikenal pasti. Yang kedua, membuat pemeriksaan ke atas perbaikan yang dibuat. Yang ketiga pula, menerima aduan kerosakan secara lisan. Okey. Untuk PYP pula ialah mengurus kerja perbaikan kepada syarikat yang terlibat dengan perkhidmatan. Yang kedua, memeriksa dan mengesahkan perbaikan yang dibuat.
dan tidak memuaskan ataupun dihantar semula untuk kerja perbaikan. Okey, untuk KB pula ataupun ketua bahagian ialah tugas-tugasnya ataupun tindakannya ialah menerima laporan kerja daripada kontraktor untuk disahkan kerja penyelenggaraan dijalankan. Okay. Untuk PPT pula ialah tindakannya ialah tentukan tata cara perolehan yang bersesuaian, membuat pelantikan syarikat perolehan terus. Untuk yang ketiga, membuat pengesahan bila perkhidmatan telah sempurna pada borang laporan kerosakan. Okay. PNP pula ialah tindakannya ialah pastikan peralatan yang digunakan dipantau ataupun diselenggara 2 tahun sekali. Okey, yang kedua menerima invoice ataupun menerima laporan pengesahan kerja dari kontraktor untuk disemak atau disahkan. Okey. Sekadar itu sajalah pembentangan saya untuk pagi ini. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya, insya-Allah. Saya sudahi pembentangan ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukri Haziq bin Abu Bakar akan menerangkan serta organisasi jawatan dan unit penyelenggaraan. Okey, ni pegawai yang bertanggungjawab bawah dia, okey. Pembantu takbir kanan, ketua bahagian, penolong pegawai takbir. Okey. Bawah dia lagi pembangunan dan penyelenggaraan. Okey, inilah dia punya ni carta organisasi jawatan semua, okey. Ni carta aliran prosedur penyelenggaraan peralatan. Okey, ni mula. Okey, seterusnya buat perancangan penyelenggaraan peralatan. Okey, selain itu bawah dia lagi buat penyelenggaraan peralatan mengikut jadual dan memasang tag status peralatan. Okey, selain itu bawah dia. Ni jika kalau peralatan tu rosak. Okey. Ni jika peralatan rosak dan tidak dapat dibaiki, dapatkan pembekal untuk membaik pulih ke peralatan. Okey, bawah dia lagi. Labelkan status peralatan. Ni ada warna hijau, kuning dan merah. Untuk warna hijau pula baik. Untuk warna kuning baik pulih. Dan kalau rosak warna merah. Okey, seterusnya rekodkan keputusan penyelenggaraan peralatan. Akhir sekali tamat. Ni borang penyelenggaraan mesin atau peralatan. Dalam borang ni ada mesin, jenis penyelenggaraan, bulan. Ni bukan harian, bulan. Pegawai dan pegawai. Pegawai yang bertanggungjawab lah untuk repair repair mesin ni mesin ni dan peralatan. Okey, sekian. Terima kasih. Sampai di sini saja penerangan saya. Ada jadual lain rakan saya akan menerangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Arif bin Musa akan meneruskan pembentangan yang seterusnya. Okey, borang aduan kerosakan. Borang aduan kerosakan ni selalu digunakan apabila atau mesin tu rosak. Kita boleh buat aduan untuk memberitahu bahawa barang tu perlu diselenggara atau dibeli baru lah. Okey, ini antara contoh borang aduan kerosakan. Okey, dalam borang ni terdapat nama, lokasi, tarikh, nombor telefon. Okey, jenis kerosakan ni peralatan atau mesin, infrastruktur, lain-lain. Buktian kerosakan dan tangan pemohon, tarikh. Okey, pengesahan unit penyelenggaraan. Okey, itu kita kena ada pengesahan pembangunan, tu tindakan lah yang apa boleh dilakukan. Okey, catatan,
tanda tangan dan nama pemeriksa tu kena ada tarikh. Okey. Lepas tu seterusnya akan pergi pengesahan ketua unit pembangunan. Okey, kat sini ada tanda tangan dan nama pegawai dan tarikh. Okey, inilah semua ni kita kena isi lah untuk buat aduan lah bahawa mesin tu rosak ke apa-apa lah dan sebagainya. Okey, seterusnya kita ada borang keluar masuk mesin dan peralatan. Selalunya dekat store lah. Store ialah banyak tempat simpan barang lah. Kita akan selalu guna borang ni untuk mengisi lah. Okey, ini adalah contoh borang keluar masuk mesin atau peralatan. Okey, kat sini terdapat jenis. Okey, jenis apa yang kita pinjam lah. Alat apa kita pinjam. Contoh kalau kita pinjam jet kereta kan, kita tulis lah kat sini. Okey, model. Jenama dan model ni ya, jenama apa yang kita pakai. Okey, lepas tu kat sini ada nombor siri pembuatan, nombor siri pendaftaran. Okey, seterusnya kat sini ada bilangan. Okey, nama peminjam ni kita lah. Kalau kita nak pinjam alat tu, kita letak nama kita. Okey, kat sini ada tarikh. Dikeluarkan. Okey, dikeluarkan bila kita ambil barang tu, kita tengok waktu bila masa tu jangka pulang ni. Bila kita dah pulangkan, kita tulis kat sini. Okey, lepas tu dan tangan kita lah sebagai peminjam kan. Okey, kat sini ada pegawai pengeluaran. Ketika dikeluarkan ni dan tangan dia lah. Bila kita pinjam tu, kita ada pegawai pengeluaran lah untuk tanda tangan dan tarikh untuk bukti kita pinjam dan dia sebagai saksi lah, sebagai yang dia tahu kita pinjam barang tu kan. Lepas tu ketika pulang tu dan tanda tangan dan tarikh jenis lah kita pulang tu, dia pun sebagai saksi kita pulang lah dengan dia lah. Okey, catatan ni macam kalau yang kita pulang tu sama lah, alat tu elok lah, kita yang guna tu elok, kita pulang pun elok lah. Okey, seterusnya borang pengurusan aset ni macam borang untuk aset-aset yang tak boleh pakai lah. Macam aset tu dah tak boleh diselenggara dan tak boleh baik pulih lah. Ni borang ni perlu isi lah untuk rekod lah dalam semua kategori lah. Okay. Dalam borang terdapat nama pelajar kelulusan lah, nombor keluaran dan tarikh kuat kuasa, tarikh kelulusan dan cara kelulusan. Cara kelulusan ikut lah pada apa yang dibuat, sama ada dibakar atau dijual lah balik untuk dapatkan duit untuk modal seterusnya untuk beli barang baru ke. Okey, kat sini ada nama pegawai yang membuat kelulusan. Okey, itu tanda tangan pegawai disahkan oleh siapa. Okey, lepas tu kat bawah ni ada ketua pembahagian pentadbiran dan kewangan. Okey, sini pun minta tanda tangan. Okey, seterusnya ada borang laporan pemeriksaan aset ni. Borang pemeriksaan aset ni macam aset-aset yang ada dalam bengkel kan, semuanya kena check balik lah sama ada elok atau dah rosak ke. Itu kita kena rekod lah, nak tahu macam mana benda tu masih boleh digunakan atau sama ada sudah hilang ke. Kita boleh tahu lah dari situ lah borang tu. Okey, ini adalah contoh borang laporan pemeriksaan aset. Okey, kat sini ada jenis aset. Okey, jenis aset tu tengok jenis dalam bengkel tu aset apa aja. Macam lengkap kan, tengok lah pendaftaran lengkap, kemas tinggi, ya tidak, kelengkapan pada tu lokasi mengikut rekod sebenar. Okey, kat sini kuantiti mengikut rekod sebenar. Okey, keadaan aset dan catatan semua tu kena isi lah. Kat sini ada nama pemeriksa 1 dan pemeriksa 2, tu ada tanda tangan.
data revenue memaksa lah. Okay, seterusnya ada rekod laporan kerja penyelenggaraan oleh kontraktor. Okay, ini adalah rekod ada macam perkara apa yang dilakukan lah untuk agensi mana yang telah buat baik kulit atau servis semua benda tu lah. Okay, nombor kontraktor tu macam nombor ID dia orang lah. Harga tu kos yang perlu dibayar. Itu catatan ni macam beritahu apa yang telah dibaiki, apa yang telah dibaik pilih. Itulah. Yes.